Selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk bahagian C. Saya hanya akan bincang satu soalan saja sebab memandangkan semalam you all pergi menerima suntikan di sekolah. Jadi mungkin anda perlukan lebih masa untuk rehat. Jadi kita tengok soalan yang pertama. Ini adalah nisbah. Diberi A kepada B kepada C adalah 5 kepada 10 kepada 3. Jika C menjadi 7, apakah nisbah yang setara dengannya? Jadi kita tahu A kepada B kepada C sama dengan 5 kepada 10 kepada 30. Kalau C tiba-tiba jadi 7. So A dan B akan jadi apa? Jadi kita tengok hubungan 35 kepada 7. Sebenarnya dia sudah bahagi 5. Jadi untuk B kita pun kena bahagi 5 dapat 2. And then A 5 bahagi 5 kita dapat 1. Jadi inilah nisbah yang setara iaitu 1 kepada 2 kepada 7. Ini satu markah saja, jadi N merujuk kepada nilai dapat N satu markah. Kita tengok nombor 2 pula. Sebuah mesin fotostat mengambil masa seminit untuk mencetak 12 kopi kertas peperiksaan. Berapa masakah dalam saat yang diambil untuk cetak 60 salinan? Jadi ini sama je dengan nisbah tadi. Cuma kita tukarkan dia adalah masa kepada bilangan salinan, di mana masa kita guna unit saat. Jadi 1 minit dia boleh tukar kepada 60 saat. Jadi 60 saat dia boleh fotostat 12 kopi. Kalau 60 kopi, daripada 12 ke 60 sudah 5 kali ganda. Jadi masa pun kena tambah 5 kali ganda lah. Jadi 60 kali 5 kita dapat 300 saat. Jadi jawapan untuk ini adalah 300 saat. Ini ada 2 markah. Markah pertama, kabur besi tunjukkan ada 60 kali 5. Maka kedua adalah jawapan iaitu 300. Kita tengok B. Soalan ini adalah soalan tentang putaran. Dia minta kita cari sudut dan arah putaran. Arah putaran adalah lawan jam atau ikut jam. Kemudian jadi koordinat pusat putaran. So sebenarnya apa yang penting? Kita kena cari dulu pusat. Barulah boleh cari sudut. Jadi macam mana kita nak cari pusat? Ini daripada buku teks tahun lepas. Kita akan sambungkan 2 titik daripada objek dan imej dulu. Contohnya sini dia sambung A dengan A prime dan B dengan B prime. So daripada 2 garis ini dia akan cuba bina pembahagi 2 sama serenjang. Saya tak nak ulang lagi. Ini kita sudah ulang dalam lokus dah. Jadi untuk A dengan A prime, inilah yang menegak ini adalah pembahagi 2 sama serenjang dia. Kemudian yang sengit ini adalah pembahagi 2 sama serenjang untuk B dan B prime. So, 2 garisan pembahagi 2 sama serenjang ini kita biarkan dia bersilang. Sampai bersilang. Tempat dia bersilang itulah pusat. So daripada pusat ini, kita buat cross, kemudian kita sambung kepada mana-mana 2 titik yang sama dari objek dan imej. Kalau C, C prime lah. Kalau A dengan A prime, B dengan B prime, you akan nampaklah sudut putaran itu. So di sini kita boleh nampak sudut putaran dia 90 darjah. And then daripada C kepada C prime, bila kita putar, dia adalah ikut arah jam. Jadi kita tengok kembali kepada soalan kita. Saya pilih 2 titik R dengan R prime, U dengan U prime.
So, daripada R dengan M prime, saya akan bina pembahagi 2 sama serenjang. Okey. Daripada 2 titik ini, saya buat atas 1 titik, bawah 1 titik. Dengan jarak yang sama, kemudian saya sambung. Itulah pembahagi 2 sama serenjang untuk R, R prime. And then saya ulang step yang sama pada U dan U prime. Okay, cross, atas dan bawah, sambung. So, sambung panjang sampai garisan pembahagi 2 sama serenjang ini bersilang. Di sini, kita akan nampak inilah titik persilangan. Dan inilah adalah pusat putaran kita. So, bila dapat pusat putaran, barulah kita sambung mana-mana 2 titik lagi. So, you nak sambung T dengan T prime boleh. Okay, saya sambung U dengan U prime. So, di sini saya nampak berapakah sudut putaran dia. 90 darjah. And then ikut arah jam atau lawan jam daripada objek ke image. Okay, dari objek ke image, kita boleh nampak dia adalah ikut arah jam. Jadi, jawapan 1, 90 darjah ikut arah jam. Koordinat ini adalah apa? 0, -1. Pastikan tulis dalam kurungan. Okay, so ini pengetahuanlah. Jadi P1, P1. 2 markah. Okay, soalan C pula. Okay, dia nak kita ungkapkan isi padu kotak untuk kuboid. Jadi isi padu untuk kuboid ialah apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjang dia sini 3Q kuasa 2. Lebar sini. Okay, 1 tanda maksudnya sama dengan P lah. And then tinggi adalah P. Jadi 3Q kali P kali P kita dapat 3Q kuasa 2 P kuasa 2. Kemudian yang B kita gantikan saja nilai P dan Q. Okay, jadi kita akan dapatlah jawapan 300 cm kuasa 3. Okay, jadi yang atas jawapan saja 1 markah. Yang bawah bila kamu ganti dengan nilai yang betul dapat 1 markah dan jawapan 1 markah. Okay, untuk C2 ini soalan kebat. Okay, dia minta kita cari isi padu kotak. Tetapi dia tak bagi maklumat sisi. Kita kena cari daripada luas permukaan. So, apa yang kita tahu? Isi padu untuk kubus. Panjang kali lebar kali tinggi memandangkan semua. Panjang, lebar dan tinggi dia sama. Jadi, kita boleh cari satu sisi saja. Kemudian kuasa 3 untuk dapat isi padu dia. Okay, so macam mana kita dapatkan satu sisi? Daripada luas permukaan. Okay, cuba tengok luas permukaan. Dia terdiri daripada 6. Okay, segi 4 sama sisi. Jadi, bila kita dapat 1, okay, kita boleh cari satu sisi. Okay, jadi di sini kita tahu luas permukaan adalah bersamaan dengan 6. Okay, segi 4 sama sisi. So, kita masukkan luas permukaan yang diberi. Okay, dan 1. Luas permukaan untuk segi 4 sama sisi sebenarnya adalah sisi kali sisi. So, saya terus tukar kepada sisi kali sisi kuasa 2 supaya saya boleh cari sisi yang saya boleh kuasa 3kan kemudian. So, selesaikan ini, saya akan dapat ini. And then, saya nak cari sisi sahaja kan. Saya kena buang kuasa 2. So, macam mana nak buang? Kita cuba tengok sini 4. 4 kita boleh tukar kepada 2 kuasa 2. Membandangkan sini dengan sini. Kedua-duanya mempunyai kuasa yang sama, kita boleh combine. So, di sini kita nampak depan sama dengan dan belakang sama dengan ada kuasa 2. Kita boleh potong macam itu saja. So, kita sudah dapat satu sisi nilai dia adalah 2 kurungan 2x tolak 1. So, sudah boleh cari isi padu bersamaan dengan sisi kuasa 3. Okay, sisi kita sudah dapat 2 kali kurungan 2x tolak 1. Kemudian kita buat lagi satu kurungan besar supaya kita boleh kuasa 3. So, dalam kurungan ada 2 benda. 2 kuasa 3 kita dapat 8. And then 2x tolak 1 pun kena kuasa 3 kan.
Jadi itulah jawapan kita. Okey, jadi untuk hari ini tak perlu salin soalan. Okey, jawab soalan dengan menunjukkan jalan kerja. Kemudian snap sekurang-kurangnya 6A atau C, satu saja untuk disemak. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.